Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan tuan-tuan imam yang hadir, yang saya hormati pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muhajirin yang hadir, yang saya hormati para asatizah, tuan guru yang turut hadir, seterusnya para jamaah muslimin yang dirahmati Allah. Menyambung semula bacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, marilah sama-sama kita mendahuluinya dengan membaca Ummul Quran dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bab yang ke-14, ciri-ciri pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis yang pertama yang disusun oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah pada menggambarkan, menerangkan tentang ciri-ciri pedang Rasulullah. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsana Abi an Qatadah an Anasin. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Anas bin Malik, yang telah pun kita kenali ya tuan-tuan dan anak-anak sekalian, yang merupakan orang yang hampir dengan Nabi, hidupnya bersama dengan Nabi. Ibunya telah menyerahkan anaknya Sayyidina Anas ni untuk berkhidmat dengan Nabi. Jadi tak heranlah Sayyidina Anas antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan ciri-ciri fizikal dan alatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya anak-anak sekalian pun dah ingat dah bila sebut Sayyidina Anas bin Malik, kenal dah. Ya, Sayyidina Anas bin Malik kecil lagi mak dia telah serahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Bahkan seperti yang telah pun kita sebutkan, Sayyidina Anas ni panjang tak umur dia anak-anak sekalian? Panjang tak? Panjang umur dia. Antara sahabat yang paling akhir sekali meninggal. Ramai tak anak dia? Ramai. Kenapa jadi begitu? Berkah daripada doa Nabi kepada Sayyidina Anas. Ingat tu ya anak-anak sekalian. Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Kata Sayyidina Anas ketika menggambarkan ciri-ciri pedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata, hujung hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada fiddah. Kita dah bincang sebelum ni ciri-ciri cincin Nabi, min waraqin min fiddatin. Anak-anak ingat lagi apa makna fiddah? Cincin Nabi diperbuat daripada apa? Perak. Jadi hujung, dia kata hujung hulu pedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga diperbuat daripada fiddah. Apa fiddah tadi? Perak. Baik, hadis yang kedua. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Sama juga di antara sanad yang meriwayatkan hadis ini seperti di atas, Muhammad ibnu Bashar juga. Qala haddatsana Muaz ibnu Hisham qala haddatsani abi an Qatadah. Akhirnya kepada tabi'in yang bernama Qatadah an Sa'id ibnu Abil Hasan. Cuma sahabi yang meriwayatkan hadis ini bukan Anas, tapi sahabat yang kedua, Sa'id ibn Abil Hasan. Kalau kita tengok matan hadis ni memberi makna yang sama seperti di atas. Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Bila ada hadis yang makna yang serupa daripada sahabi yang berbeza, mengukuhkan makna hadis yang pertama. Daripada Sa'id ibnu Abu al-Hasan, ya, sahabi, dia berkata hujung hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Baik. Bukanlah nak promosi ya anak-anak sekalian, jika berkemampuan carilah buku ini, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, antara yang terlengkap, terbitan Telaga Biru. Kebetulan semalam naik kereta, pasang radio Hakim, sebelah tengah hari begitu, Dr. Zahazan yang merupakan kita kata pengurus yang paling besar lah, ya, pengarah urusan Telaga Biru, sedang mempromosikan buku ini. Kenapa ya kena memiliki buku ni anak-anak sekalian? Selain daripada kupasan yang menarik, yang paling mahal sekali ialah gambar ni, gambar yang sebenar yang diambil kebanyakannya daripada muzium yang terletak di Turki. Jadi kita dapat melihat, ya, sambil-sambil kita membaca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah,
kita berpeluang untuk melihat, tak apalah dalam gambar pun jadilah kan. Jadi mereka yang mungkin juga mahu untuk melihatnya, yang tak memiliki buku ini, mungkin sahaja boleh untuk search dekat Google untuk melihat bagaimana gambaran yang disebutkan tentang ciri-ciri fizikal, ciri-ciri pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ketiga. Haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sudran al-Basri qala haddatsana Talib ibn Hujair an Hud wa huwa ibn Abdullah ibn Sa'd an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun qala talibun fasa'altuhu 'anil fiddah faqala kanat qabi'atu as-sayfi fiddah. Hadis ini juga kan menerangkan makna yang sama seperti mana hadis pertama dan yang kedua. Bahkan ada sedikit tambahan yang lain yang berkaitan dengan ciri pedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada Hud, iaitulah anak kepada Abdullah bin Sa'ad daripada datuknya. Jadi ahli keluarga daripada datuk, daripada ayahnya, merupakan mereka yang sempat menemui Rasulullah di kalangan sahabi. Diriwayatkan mengatakan bahawa tatkala mereka ketika itu melihat Rasulullah bersama dengan kumpulan umat Islam yang masuk semula ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Mekah pada hari pembukaan semula, kita mengetahui Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kemudian Rasulullah mengasaskan kerajaan Islam di Madinah, bahkan sehingga timbul keinginan yang sangat mendalam kepada Nabi dan para sahabat nak kembali semula ke tanah tumpah air mereka. Dihalang sehingga Nabi terpaksa membayar damul ihsar. Dah niat dah nak menunaikan haji dan umrah, dihalang kan oleh wakil daripada kafir Quraisy ketika itu kerana bimbang. Nabi bawa pasukan yang nampak kelihatan ramai, tapi bahkan Nabi tak menghunuskan pedang duduk dalam sarungnya. Tetap juga mereka bimbang, khawatir bahawa Nabi telah merancang sesuatu. Walaupun begitu, Nabi akhirnya akur, dan tahun yang berikutnya setelah berlalu beberapa tahun, barulah Nabi akhirnya dibenarkan untuk masuk ke kota Mekah. Jadi hari pembukaan kota Mekah itulah ya hari yang penuh bersejarah, di mana Rasulullah SAW akhirnya telah berjaya untuk membersihkan Kaabah semula daripada unsur-unsur yang mensyirikkan Allah Ta'ala seperti patung-patung berhala ya. Jadi peristiwa besar ini dilihat pada ketika itu Rasulullah SAW bersama dengannya pedang. Antara ciri-ciri pedang yang digambarkan dalam hadis ini, di atas kepala pedangnya ada emas dan perak. Kata Talib ya, antara sanad hadis ini tadi ada di antara periwawinya itu nama Talib bin Hujair, dia kalangan tabi'in. Talib berkata, maka aku bertanya kepada sahabi yang dapat menerangkan tentang ciri pedang Nabi ini, macam mana yang kata pedang Rasulullah tu yang ada letak perak dekat pedang tu, kat mana? Maka dia berkata sama makna dengan hadis sebelum ni. Hujung pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hujung hulu pedang Rasulullah SAW tu dibuat daripada perak. Baik, hadis yang keempat, hadis yang terakhir yang disusunkan dalam bab ini. Haddatsana Muhammad ibn Syuja' al-Baghdadi qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Uthman ibn Sa'd an ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Sumarah ibn Jundub
wa za'ama Sumarah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyan. Haddatsana Uqbah ibnu Mukram al-Basri qala haddasa Muhammad ibnu Bakr an Utsman ibnu Sa'ad bihadzal isnad wa nahwih. Baik, hadis yang keempat ini maksudnya daripada Ibnu Sirin. Dia berkata, aku perbuat pedangku semacam dengan pedang Samurah bin Jundub. Samurah inilah sahabi, kan? Ibnu Sirin ini di kalangan tabi'in. Nak buat seperti mana pedang, ya, Samurah bin Jundub. Dan Samurah pula mempercayai bahawa dia perbuat pedangnya semacam sama seperti pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pedang Samurah itu diperbuat daripada jenis pedang Bani Hanifah. Ciri pedang Rasulullah itu dapat diperlihatkan ketika itu kerana ada di kalangan para tabi'in yang tiru buat pedang seperti itu. Tiru pedang yang dibuat oleh sahabat, dan sahabat juga buat pedang yang sama ciri-cirinya sebagaimana ciri pedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berbalik kepada hadis yang pertama. Jadi hari ini kita sempatlah untuk menghuraikan hadis tu. Selalunya kita baca dulu hadis 10, 11 hadis tentang bab yang sama tu. Jadi hari ini ada 4 saja hadis yang menceritakan tentang ciri pedang. Terus kita melihat kepada penafsiran dan pengajaran hadis yang telah pun disusun oleh para tokoh ilmuwan, ulama, memahamkan kita lagi lebih mendalam tentang makna di sebalik hadis-hadis yang telah pun kita bacakan tadi. Hadis yang pertama tadi, Qabi'ah, hujung hulu pedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, min fiddah, diperbuat daripada perak. Hadis kedua pun begitu juga. Hadis ketiga pun ada menyebut tentang perkara itu juga. Baik. Hadis ini menunjukkan pada suatu perkara yang dihukumkan harus untuk menghias pedang. Begitu juga dengan alat-alat peperangan yang lain, dengan disadurkan sedikit daripada perak. Adapun menghiasinya dengan emas adalah ianya dihukumkan sebagaimana hukum perhiasan, iaitulah tidak diharuskan. Sebagaimana menurut Imam Ibn Hajar, tidak harus menyadurkan penggunaan emas bagi seorang lelaki, sama ada ianya merupakan suatu perhiasan maupun penggunaan sebagai suatu alat ataupun perkas-kas, ataupun menyimpan atau memilikinya sekalipun tanpa menggunakannya. Hal ini dibimbangi kerana akan membawa kepada suatu hari nanti bila mana kita perlukan benda itu, kita akan guna. Bahkan mungkin kita tak ingat, ya, tersadur emas yang diharamkan bagi lelaki, menjadikannya sebagai penampung ataupun pengikat kepada bekas ataupun sebagainya. Begitu juga tidak dibolehkan menyadurkannya dengan emas seperti membuat alatan-alatan perang yang pastinya ianya akan digunakan. Pengajaran hadis yang pertama ni, ya, anak-anak sekalian, Nabi menyadurnya dengan perak. Hadis ketiga nanti dia ada sadur dengan emas. Jadi daripada hadis yang pertama ni, sebagian ulama mengambil istinbat boleh menghiasi alatan perang menggunakan perak. Menggunakan emas, timbul perbahasan ulama di situ. Menurut pandangan Imam Ibn Hajar, bila sebut Imam Ibn Hajar ni, dia ada dua. Dia Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, ulama fiqah mazhab Syafi'i. Satu lagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, seorang tokoh ulama yang sangat-sangat alim dalam bidang hadis. Jadi kupasan ulama, ya, Imam Ibn Hajar ini memahamkan kita bahawa tetap juga dilarang bagi seorang lelaki menghiasi walaupun alatan perang, termasuklah perkakas dia, walaupun bukan tujuan nak guna, nak hias sahaja, tak boleh. Kenapa? Dibimbangi satu ketika tatkala kita nak gunakannya, kita akan terlepas pandang, oh, benda ni ada emas, kita orang lelaki tak boleh pakai.
lalu kita akan terpakainya juga. Itulah yang dapat diambil daripada suatu istinbat hadis yang pertama daripada Imam Ibn Hajar. Yang kedua, adapun perak diharamkan hukumnya kepada lelaki untuk menggunakannya sebagai alat ataupun perkakas daripadanya, hanya ianya diharuskan untuk sebagai suatu bahan penampung dan pengikat bekas atau sebagainya, maka dijadikan cincin dan menghias alat-alat perang dengan kadar yang sedikit. Baik, pandangan yang kedua yang disebutkan oleh ulama ketika mengistinbatkan hukum perak yang dibenarkan orang lelaki untuk pakai ini sebenarnya adalah satu perkara yang ianya tidak boleh sampai ke tahap menjadikan perak itu sebagai bekas bejana bagi tujuan dipakai ianya dengan sepenuh solid perak, seperti pinggan perak, cawan perak, yang ternyata jika kita buat begitu menggambarkan kita ni sebagai orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan kelengkapan seharian dengan nilai sesuatu yang tinggi dan mahal. Nampak macam orang kaya lah kan. Cawan daripada perak, pinggan daripada perak, sudu daripada perak, cuma dibolehkan dengan kadar yang sedikit bagi tujuan untuk menghiasi, seperti mana cincin yang disebutkan tidaklah kita pakai terlalu banyak, sikit saja. Begitu juga disadurkan perak itu pada pedang bagi tujuan kelengkapan alat perang, kita guna sikit saja. Bahkan Nabi pun hanya letak sikit saja di hujung hulu pedang dia. Ini istinbat yang kedua. Adapun bagi wanita dihukumkan tidak harus menggunakan kedua-duanya, sama ada emas ataupun perak sebagai alat ataupun perkakas, bahkan termasuklah pada alat perang. Bahkan tertentu bagi seorang perempuan itu pada menggunakan emas dan perak tertentu digunakan sebagai perhiasan bagi dirinya. Ini hadis, ya, istinbat hadis yang disebut oleh para ulama, orang perempuan nak guna perak dan emas bagi tujuan selain daripada perhiasan dirinya tak boleh. Contoh, di rumah kita orang perempuan tu ada pinggan emas. Bahkan zaman hari ini, ya tuan-tuan, kelengkapan bilik air dibuat daripada emas. Itu dia. Ada tak tuan-tuan? Kan? Dibuat daripada emas, kelengkapan bilik air pun. Jadi tertentu, ya, emas itu dan perak diharuskan, dibolehkan bagi perempuan bagi tujuan perhiasan diri dia sahaja. Kan, buat rantai, kan, buat gelang yang nak dipakai oleh diri dia. Adapun selain daripada itu adalah dihukumkan tidak harus bagi seorang perempuan. Bahkan dalam kelengkapan perang juga disebutkan di sini tidak harus bagi perempuan untuk memperhiasi alat perang. Kerana dilihat perempuan ini kan di medan perang sekalipun bukanlah dianya sebahagian daripada kumpulan manusia yang tertuntut pada asal hukum untuk sama-sama berjuang. Cuma tidaklah sampai tahap tak boleh, kerana para sahabiah juga, orang perempuan ini juga turut terlibat dalam peperangan, berperanan sebagaimana yang sepatutnya bagi orang perempuan lah, membantu pejuang-pejuang di medan peperangan. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua memberi penerangan dan pengertian yang sama sebagaimana hadis yang telah pun kita bincangkan tadi. Maka pandangan-pandangan yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar tadi adalah suatu perkara yang diperbincangkan oleh ulama. Bahkan itulah di antara pandangan kebanyakan para ulama yang boleh untuk dijadikan suatu panduan bagi kita tatkala menggunakan perak bagi tujuan untuk alat peperangan, maka hendaklah digunakan dengan kadar yang sedikit sahaja bagi tujuan, ya, untuk memperindahkan alat peperangan. Begitu juga disebutkan kat sini tertentu bagi lelaki yang diharuskan untuk menggunakan perak bagi tujuan perhiasan yang kecil seperti cincin, namun tidak harus bagi seseorang lelaki itu
menggunakan perak bagi tujuan alatan dalam kehidupannya seperti pinggan, mangkuk, bejana dan sebagainya. Baik, penafsiran hadis yang ketiga, hadis yang menceritakan tentang ketika Nabi Fathu Mekah tu, sahabat dapat melihat pedang Nabi ni selain daripada disadurkan dengan perak di hujung hulu pedang tu, ada juga emas. Baik, sahabat yang bernama Mazidah radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis bahawa pedang Nabi itu terdapat juga hiasan yang diperbuat daripada perak dan emas. Kelihatannya kenyataan dalam hadis ini nampak bercanggahlah, berbezalah dengan penerangan dalam hadis pertama dan kedua. Bahkan ulama mengistinbat seperti Imam Ibn Hajar tadi, mana boleh untuk menggunakan emas, termasuklah dalam peralatan peperangan oleh lelaki. Maka para ulama menjawab ketika menghurai dan mengistinbatkan hadis yang ketiga ni. Hadis ini jika dilihat dari sudut martabat kedudukan, hadis ini dihukumkan dhaif oleh sebagian ulama. Dan jika ditakdirkan hadis ini sahih sekalipun, maka maksud emas dalam hadis di atas adalah saduran ataupun culupan yang tidak dapat dipisahkan lagi apabila diletakkan ke atas api kerana terlalu sedikit. Maka saduran itu bukanlah Nabi SAW yang membuatnya dan bukan juga Nabi yang menyuruh melakukannya. Akan tetapi baginda memperolehi pedang itu dalam keadaan yang telah pun tersadur, lalu Nabi memanfaatkannya. Baik, jawapan bagi persoalan tadi. Kalaulah tak boleh nak pakai emas bagi tujuan pedang tadi tu, kenapa kelihatan Nabi SAW ada juga pakai pedang yang ada sedikit emas? Menjawab soalan itu, ulama yang mengkaji hadis, dia kata hadis pertama dan kedua itu lebih kuat untuk berhujah, sehingga ulama mengistimbatkan hukumnya tidak harus, tak boleh bagi kita lelaki ni dekat alat peperangan kita. Macam kita sekarang tak ada perang, kita nak pergi kebun contoh kan, ada pedang, ada sabit apa kan, kita nak buah perak dekat pedang kita nak libas kan nak pergi kebun tu kan, tak boleh kita nak letak emas, tak boleh. Itu lebih kuat kerana hadis pertama dan kedua itu lebih kuat dari sudut sanad hadis itu. Hadis yang ketiga ni sedikit dhaif. Katalah hadis yang dhaif itu kita kuatkan sebagai hadis yang sahih juga, ya, sebab mungkin yang mendhaifkannya itu adalah dari sudut orang yang meriwayatkan hadis itu. Katalah hadis sahih juga, ulama mengistinbat sebagai pedang yang Rasulullah pakai itu sebenarnya bukan pedang yang ditempa oleh Rasulullah sendiri. Bahkan Rasulullah cuma memanfaatkan pedang yang telah tersedia, yang diperolehi mungkin dengan jalan ghanimah, harta rampasan perang. Mungkin pedang itu sangat baik, ya, buatannya itu, maka Rasulullah memanfaatkannya. Pedang yang telah pun tersadur padanya itu perak dan juga emas yang sukar untuk dirungkaikan. Kalau kata dilebur semula, habis rosaklah pedang tu. Jadi itu yang diistinbat oleh para ulama. Baik, keharusan menggunakan peralatan yang disadur dengan emas yang jumlahnya sedikit, menurut pandangan mazhab kita Asy-Syafi'i, adalah dihukumkan harus. Menyadur barang ataupun peralatan dengan emas atau menyuruh agar disadurkan dengannya, maka hukumnya haram. Di sini kita kena tahu sungguh-sungguh ya, dalam mazhab kita Syafi'i harus menggunakan peralatan yang telah tersadur dengan emas yang sedikit. Adapun kita menyadur barang dan peralatan dengan emas ataupun menyuruh orang lain menyadurkannya, itu adalah suatu perkara yang diharamkan. Maknanya kalau kita sendiri tu yang nak pergi sadur benda tu dengan emas, kita yang suruh orang, kita yang buat sendiri, haram. Tapi peralatan yang telah buat dah, dan kita tengok boleh dimanfaatkan dan sadurannya itu adalah sedikit, lalu dihukumkan harus oleh ulama dalam mazhab kita Syafi'i.
Namun jika barang atau peralatan yang disadur itu diperolehi dalam keadaan yang telah pun tersadur, hukumnya harus menggunakannya dengan syarat saduran itu sangat sedikit, iaitulah saduran yang sedikit yang sehingga tidak dapat lagi dipisahkan emas yang telah tersadur itu, walaupun mungkin akan diletakkan dengan proses untuk penyaduran semula, memisahkannya itu telah jadi satu yang sukar untuk dibuat, mungkin akan akhirnya merosakkan alatan tersebut. Itu syarat dalam mazhab kita Syafi'i, boleh guna peralatan yang ada sedikit emas tu, syaratnya bukan kita yang buat, memang dah telah buat dah, tu pun tak banyak. Memang kalau kata nak diubah, dihurai balik benda tu, satu benda yang akan akhirnya merosakkan alatan tersebut. Baik. Hadis yang keempat, hadis yang terakhir yang menceritakan tentang ciri-ciri pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu telah menempah pedang, yang mana dia cuba meniru pedang yang serupa dengan dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diketahui tukang pedangnya itu adalah daripada kabilah Bani Hanifah. Kemudian langkah itu diikuti oleh anak muridnya daripada tabi'in lah, ya, iaitulah Imam Ibn Sirin. Bani Hanifah ialah suatu kaum yang memang terkenal pandai buat pedang dan merupakan pembuat pedang yang sangat bagus dan halus seni pembuatannya. Maka pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebahagian daripada pedangnya lah, ya, Rasulullah menempah, minta, ya, daripada kabilah Bani Hanifah ni buat. Jadi maknanya kita faham hadis keempat ni, sahabat menempah pedang, cuba tiru cara pedang Nabi. Bahkan para tabi'in yang mengikuti para sahabat masih lagi menempah pedang yang cirinya sama seperti pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa pengajaran hadis yang keempat ni? Galakan untuk mengikut sunnah dan amalan Nabi SAW sekalipun dalam urusan yang biasa dalam kehidupan. Pedang je pun kan, pedang pun nak tiru sama macam Nabi. Maka perkara itu juga sebahagian daripada cara untuk kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Begitulah menggambarkan kecintaan para sahabat, bahkan para tabi'in yang hampir diri mereka dengan para sahabat, menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah, bahkan meniru dalam kebanyakan benda, termasuklah peralatan yang digunakan oleh Nabi SAW. Pengajaran yang seterusnya ialah Nabi kita SAW merupakan seorang yang memanfaatkan suatu perkara yang telah tersedia ada, selagi mana ianya boleh digunakan bagi tujuan membawa kebaikan, bahkan kepada Islam itu sendiri. Inilah suatu contoh yang baik yang boleh kita ambil. Mungkin asalnya kan pedang tu bukan dimiliki oleh orang Islam pun, jadi ada sadur emas. Jadi pedang tu baik binaan dia, ciptaan dia, kan. Jadi boleh dimanfaatkan asalkan ianya sedikit, mengambil bagaimana cara Nabi tetap menggunakannya kerana ada sedikit saduran. Bahkan kalau nak dileburkan semula akan merosakkan pedang tu, daripada rosak baik ianya dimanfaatkan. Baik, sebagai suatu kesimpulan yang terakhir daripada perbincangan kita, ya, pada pagi ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki senjata, iaitulah pedang. Bahkan pedang yang dimiliki oleh Nabi, pedang yang dihias. Mana pedang Nabi? Pedang yang dihias cantik. Pedang Nabi SAW ditempa oleh kumpulan yang merupakan ahli dan pakar dalam bidangnya. Itu ciri-ciri yang boleh kita contoh. Kita nak memiliki senjata, beli senjata yang paling canggih ke beli senjata yang dah berumur 50 tahun? Kan, yang paling canggih jika mampu. Kerana dengan senjata yang terbaru, yang tercanggih, dibuat oleh orang yang paling pakar pada zaman era itu,
memberikan kelebihan kan kepada kita yang memiliki senjata itu berbanding dengan senjata yang telah lama ataupun diperbuat daripada orang yang bukan ahlinya. Baik. Yang terakhir sekali adalah dihukumkan harus untuk kita menghiasi pedang yang merupakan sebahagian daripada alat sebagai senjata yang kita gunakan dengan menggunakan logam yang diperbuat daripada perak. Adapun menghiasnya dengan emas, bila mana kita sendiri atau kita yang menempahnya sendiri dihukumkan haram untuk berbuat demikian. Hanya harus apabila kita memanfaatkan pedang yang telah tersedia ditempa dengan saduran perak dan emas yang sedikit. Baik, di antara nama-nama pedang yang dimiliki oleh Nabi SAW, yang pertama Al-Ma'thur, yang kedua Al-Adbu, yang paling terkenal ialah Zulfiqar. Anak-anak pernah tengok tak pedang Nabi yang ada macam dua mata di hujungnya tu, ya, dipanggil Zulfiqar. Ada yang bernama Al-Aqali, ya, Al-Qala'i, Al-Battar, Al-Hatfu, Al-Rasub, Al-Mikhzam, Al-Khadib. Mana senjata Nabi ni banyak, ya. Kat sini saja pedang Nabi ada 9 jenis pedang. Baik, mudah-mudahan kita mendapat manfaat, ya, daripada perbincangan kita ini. Jadi tuan-tuan yang berminat dan untuk memiliki dan melihat gambar-gambar pedang yang sebagaimana disebutkan tadi, bolehlah memiliki kitab ini, ya. Kita dapat melihat bagaimana pedang yang disadur dengan hiasan yang sangat cantik, ya, pedang Al-Ma'thur sebagaimana yang disebutkan tadi. Begitu juga ada pedang-pedang yang lain yang disebutkan kat sini, ya. Jadi bolehlah tuan-tuan untuk memilikinya, untuk kita melihat ciri-ciri pedang yang dimiliki oleh Nabi SAW. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah dan yang kurang daripada apa yang saya sampaikan itu saya mohon istighfar, ampun dan maaf kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita akhiri dengan membaca salawat mubin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.